Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberkati oleh Allah. Menyambung pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi di maulah, dan kita telah memulakan pada sesi lepas bersempena dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak. Kita membicarakan kitab As-Sawm ataupun kitab As-Siyam. Itulah perbahasan tentang puasa, yang mana ianya adalah tambahan teks dalam kitab ini oleh Syekh Nawawi Banten. Itulah yang mensyarahkan Safinatun Najah Kashifatus Sajar. Kerana penulis asal Safinatun Najah berpada dengan sampai bab zakat. Jadi ditambah oleh syarihnya, itulah Syekh Nawawi Banten dengan kitab As-Siyam. Hari itu kita dah tengok apakah sebab-sebab yang wajibkan puasa. Itulah masuknya bulan Ramadan. Dan masuk bulan Ramadan tu ada macam-macam cara. 5 cara kesemuanya. 2 untuk umum orang ramai, dan 3-nya khusus untuk orang individu-individu yang dalam keadaan tertentu. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang, dia kata faslun syurutu sihhatihi arba'atu asya'. Fasal syarat sahnya puasa itu 4 perkara. Syarat sah ni maknanya iaitulah kalau tidak ada syarat ini, maka puasa tadi tidak sah. So ada orang dia tak wajib puasa, tapi kalau dia nak puasa kena ada syarat-syarat ini. Kalau ada syarat-syarat ni, puasanya dikira dan boleh dapat pahala. Walaupun dia mungkin orang yang tak wajib puasa. Kan? Walaupun dia mungkin orang yang tak wajib berpuasa, ada pun orang yang wajib puasa akan datang lepas ni bab syarat wajib. So syarat ni kita ada 2. Syarat sah yang menyebabkan puasa seseorang itu diterima dan diambil kira di sisi syarak. Dan yang keduanya syarat wajib, iaitulah mereka yang diwajibkan puasa, yang mereka ini kalau tinggal puasa berdosa. Berdosa. Jadi pengarang memulakan dengan syarat sah puasa. Kerana orang yang sah puasanya lebih ramai daripada orang yang wajib puasa. Ya. Orang yang sah puasanya dibanding dengan orang yang wajib, yang sah lebih ramai. Kerana orang yang tak wajib puasa itu kanak-kanak, ya, tapi mereka ini jikalau cukup syarat sah boleh berpuasa. Orang yang kerja berat, orang yang sekian-sekian, orang tua, orang sakit, ya, mereka ni semua boleh berpuasa kalau mereka mahu, walaupun mereka tak diwajibkan berpuasa. Yang pertama, dia kata Islam. Syurutus sihhati arba'atu asya', Islamun wa aqlun wa naqa'un min nahwi haidin wa ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-sawm. Yang pertama Islam. Maka tidak sah puasa orang kafir. Dan kita dah bincang pada kelas yang lepas, orang kafir walaupun dia tidak diwajibkan berpuasa dan tidak sah puasanya, tetapi dia dituntut dari segi hukum Allah Ta'ala untuk berpuasa kerana dia disuruh untuk masuk Islam. Masuk Islam hukumnya wajib kepada orang kafir. Maka sebab itu kita tidak boleh paksa orang kafir untuk puasa, dan kita tak perlu menghalang dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia boleh makan, dia boleh minum di rumah dia selama mana dia menghormati syiar bulan Ramadan, ya. Namun begitu, kita sebagai orang Islam tidak boleh membantu untuk dia tidak berpuasa. Yang kita dah
bahaskan perkara ini pada kelas yang lepas. Wa aqlun wa aqlun, dan akal. Akal di sini maknanya tamyiz. Yang ini dikehendaki dengan akal di sini ialah akal tamyiz. Dan lebih baik kalau dia sebut dengan at-tamyiz. Islamun wa tamyizun. Itu lebih baik. Ya. Kerana yang akal dikehendaki di sini ialah akal tamyiz yang menjadi syarat sah. Ya. Jadi kanak-kanak yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, iaitulah berusia 7 tahun hijriyah dan ke atas, iaitulah umur yang disuruh untuk kita menyuruh mereka salat. Ya. Maka pada umur itu mereka sudah sah ibadat kerana mereka sudah syarat ataupun dhabit mumayyiz ini man yuhsinul khitab, man yafhamul khitab wa yuhsinul jawab. Budak bila dia dah faham apa yang kita cakap dan dia jawab betul. Macam yang kita jawab, macam kita tanya. Kita tanya A, dia jawab A. Dia tak ada lah rapu. Dia faham. Kan? Adik nak apa? Kita tanya. Dia kata nak makan. Kan? Adik makan tak lagi? Makan dah, makan apa? Dia habaq. Kita check betul. Maksudnya dia faham apa kita tanya dan dia boleh jawab. Dia faham maksud soalan kita. Maka budak itu dipanggil budak yang mumayyiz. Dia sudah boleh faham. Ya. Dan mungkin mumayyiz ni berlaku lebih awal, sebelum 7 tahun. 6 tahun, 4 tahun, 5 tahun dah mumayyiz. Umur orang masuk tadika lah sekarang kan. Masuk preschool. Budak preschool tu mumayyiz lah kah? Okay. Tapi yang syarak suruh kita mula suruh mereka berpuasa dan salat dan melakukan amal ibadah ialah pada umur 7 tahun. 7 tahun apa? 7 tahun Qamariyah. 7 tahun Qamariyah. Tahun hijrah. Ya. Jadi kalau kata dia umur 6 tahun, dia sudah masuk sekolah, belajar ABC, boleh tulis, boleh kira. Dia mumayyiz. Kalau dia puasa, dia bangkit sahur, dia niat puasa, dia puasa sampai habis. Sah. Tapi kita tak disuruh untuk menyuruh dia puasa melainkan pada umur dia 7 tahun masuk darjah 1. Yang ini disuruh. Pasal apa? Bila dah masuk, kalau tidak disuruh masa umur 7 tahun ini, maka ibu ayah penjaga itu dikira bersalah kerana melanggar suruhan Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Nabi suruh anak-anak kita berpuasa, bersalat bila masuk umur 7 tahun. Dan maksud salat di sini ialah merangkumi kesemua rukun Islam yang ada. Maka orang yang tidak memayyiz, atau lebih lagi orang gila. Orang gila walaupun dia dewasa tapi dia tidak ada akal, maka yang ini juga tidak sah puasa. Maka tidak sah puasa yang pertama orang kafir. Yang menyebabkan di sini kita faham, kalau satu orang dia puasa, dia Islam, kemudian dia melakukan perkara-perkara syirik akbar yang menyebabkan keislaman yang terbatal, ya, dan dia tidak ada uzur daripada dia melakukan hukum jati kena pada dia, maka puasanya terbatal. Katalah dia tersedak bahawa perbuatan dia itu syirik akbar, kemudian dia segera bertaubat, maka dia kembali Islam. Ya, dia kembali Islam, maka dia perlu qada puasa hari yang dia berlaku riddah. Na'udzubillah min zalik. Ya. Pada hari yang dia berlaku riddah itu, walaupun lepas itu dia dah bertaubat, dia dah insaf, pada hari yang sama sebelum tenggelam matahari masih ada waktu, puasa dia takkan kembali menjadi sah. Ya, jadi dia kena qada hari tersebut.
Yang keduanya akal. Jadi kalau orang tu hilang akal disebabkan kegilaan, gila, atau kerana pitam sepanjang hari atau mabuk sepanjang hari. Gila, mabuk dan pitam. Gila walaupun satu lahzah. Ada orang dia ketidakwarasan datang sekejap. Dia tak makan ubat, maka jadi gila. Lepas tu dia sedak balik. Ya, maka yang ini kita kata walaupun dia gila sebentar, maka dia puasanya terbatal untuk hari itu. Dan dia kena qada pada lepas daripada Ramadan, pada satu Syawal. Ada pun orang yang pitam, orang yang mabuk dan pitam. Orang yang mabuk dan pitam. Jikalau dia mabuk dan pitam itu bukan kerana ta'addi. Bukan kerana kecuaian dia dan perbuatan dia yang menyebabkan dia mabuk atau pitam, maka disyaratkan dia mabuk dan pitam itu sepanjang hari. Daripada masuk waktu subuh sampai waktu maghrib. Kalau dia pitam sepanjang hari, barulah puasanya dikira terbatal. Adapun jikalau kerana dia yang melakukan perkara yang menyebabkan dia mabuk atau pitam. Dia yang buat, dia jadi punca. Dengan kehendak dirinya dia buat bagi diri dia pingsan daripada subuh sampai maghrib. Ya. Ataupun dia mabuk daripada subuh. Maka yang ini kita kata juga disyaratkan sepanjang hari di sebahagian fuqaha, dan sebahagian fuqaha pandangan tidak. Ya, tidak disyaratkan. Bahkan orang yang macam ni hukumnya macam gila. Maknanya walaupun dia mabuk sekejap, walaupun dia pitam sekejap, kalau punca dia pitam atau mabuk itu adalah kecuaian dirinya kerana tindakannya yang melanggar perintah syarak mengambil ubat-ubatan yang dilarang atau minuman-minuman yang dilarang. Masalahnya dia sahur, na'udzubillah min zalik, dia minum arak. Maka dia masuk waktu subuh dalam keadaan dia mabuk. Dengan sengaja dia minum arak dan dia masuk waktu subuh dalam keadaan mabuk. Ya. Ataupun dia ambil dadah, salah guna dadah, ya, menyebabkan dia lalok masa waktu subuh, maka kita kata puasa orang macam ini tidak sah. Ya. Walaupun laloknya itu sebentar ataupun mabuknya itu sebentar. Dan ini ada perbahasan di kalangan muhaqqiqin mutaakhirin. Ya. Beza pandangan antara Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Dan Ibnu Hajar pun ada 2-3 pandangan. Pandangan yang masyhur tidak diambil kira sama ada, yang masyhur di Malaysia ni tidak diambil kira sama ada dia mabuk atau pitam itu kerana perbuatannya sendiri atau tidak. As long as dia pitam itu sepanjang hari daripada subuh sampai maghrib, dia tidak sedar langsung, ya, maka barulah membatalkan puasa. Tapi kalau dia ada jaga, ada sedar, mungkin lepas subuh baru dia pingsan, atau dia tersedak di tengah-tengah hari, ataupun dia tersedak sebelum maghrib, maka puasanya tidak batal. Adapun tidur, tidur tidak membatalkan puasa walaupun dia tidur sepanjang hari, tapi makruh lah. Ya, makruh. Bangkit sembahyang sambung tidur, bangkit sembahyang sambung tidur. Ni teruk sangat lah. Seterusnya dia kata wa naqa'un min nahwi haudin ay wa nifasin fi jami'in nahar. Dan mestilah bagi syarat khusus bagi wanita, dia suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Kalau dia datang haid walaupun sebentar, walaupun pada mana-mana juzuk hari, katalah lagi seminit nak masuk maghrib,
datang haid. Ya, datang haid. Sebelum lagi seminit nak tenggelam matahari. Keluar haid, maka puasanya terbatal. Dan dia kena qada lepas daripada 1 Syawal. Dan demikian juga katalah dia habis haid betul-betul subuh. Kan? Elok orang dah masuk subuh, haid dia pun baru berhenti. Baru kering. Ya? Maka dia tak boleh puasa hari tersebut. Ya, dia tak boleh puasa hari tersebut. Ya, hari itu dia tak boleh puasa, dia qada. Ya, pasal dia tidak cukup syarat. Syarat dia mestilah kalau kata dia kuat zan haid dia akan berhenti sebelum subuh. Dia dah tahu dah, kata esok biasanya dah tak ada haid, hari ni hari last. Dan biasanya haid dia ni akan berhenti sebelum subuh. Kebiasaannya begitu. Orang yang ada kebiasaan yang macam ini, dia boleh niat puasa di malam hari, dan kalau haidnya ternyata berhenti sebelum subuh, dia boleh puasa. Tapi kalau dia tak sure haid dia akan habis atau tak habis sebelum subuh, kalau dia niat pun tidak sah. Pasal dia niat dalam keadaan dia tidak tahu dia adalah orang yang cukup syarat sah ataupun tidak. Dan yang terakhirnya ialah wa ilmun bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Dan dia tahu bahawa waktu itu waktu yang boleh menerima puasa. Yang ini bukan pada 5 hari yang diharamkan puasa, iaitulah 2 hari raya, Aidil Adha, Aidil Fitri 1 Syawal, dan Aidil Adha 10 Zulhijjah, dan 3 hari Tashriq 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang ini memang dilarang puasa. Ya. Dan demikian juga di antara hari yang dilarang berpuasa dalam mazhab Syafi'i secara khusus ialah yang pertamanya hari Syak. Hari Syak adalah hari yang dilarang puasa. Hari Syak ni ialah hari di mana berlaku perbezaan pandangan. Hakim kata, pemerintah kata tak nampak anak bulan esok 30 Syaban. Tiba-tiba kita dengar ada orang kata nampak anak bulan. Tapi orang ni persaksiannya tidak diterima kerana dia seorang fasik. Dan kita taradud nak percaya. Kalau kita percaya, kita dah sebut. Kan? Kalau kita percaya orang fasik ini kata dia memang nampak sungguh anak bulan, kita wajib puasa pada hak diri kita sendiri. Kan? Tapi kita tak percaya, kita pun taradud. Maka untuk syarak nak hapuskan rasa ragu-ragu itu, maka diharamkan puasa pada hari Syak. So inilah hari Syak. Hari Syak bukan semata-mata 30 Syaban, bukan hari yang tak nampak anak bulan. Hari Syak ialah hari yang tak nampak anak bulan 30 Syaban, dan terdapat pertikaian antara pihak berkuasa dengan sebahagian orang yang mendakwa kata mereka nampak anak bulan tapi persaksian mereka tidak diterima, dan kita tak yakin yang mereka ini betul. Kita taradud, siapa yang betul? Kerajaan betul ke orang hak dakwa nampak betul? Maka syarak mensyariatkan untuk kita hilangkan rasa syak itu dengan kita tidak puasa. Maka dilarang orang ramai puasa pada hari tersebut. Kalau puasa pun tidak sah. Ya. Kalau dia niat dengan puasa Ramadan. Kecuali kalau dia ada puasa qada ataupun puasa hari Syak tu jatuh hari yang memang dia biasa duk puasa, hari Isnin atau hari Khamis, tak apa. Dan waktu yang kita ada sekarang, pertengahan kedua Syaban, 16 Syaban sampai masuk Ramadan. Sesiapa yang tidak menyambung puasanya dengan pertengahan pertama, maka dia tidak boleh berpuasa.
Jadi siapa yang tak puasa 15, siapa yang tak puasa hari 15, maka dia tak boleh puasa hari 16. Syaratnya sekurang-kurang dia nak puasa 16 dan ke atas, dia kena puasa 15 bersambung turut-turut sampai habis. 15, 16, 17, 18, 19. Katalah dia buka puasa pada mana-mana hari ini, katalah dia puasa 15, ambil 16, 16 dia buka puasa dan 17 dia tak puasa. Maka 18, 19, 20 seterusnya dia sudah tidak boleh berpuasa. Demikianlah seterusnya. Ya. Syaratnya dia kena bersambung dengan pertengahan pertama dan dia tak boleh stop. Dia kena teruskan sampai ke garisan penahat. Kalau dia berhenti pada mana-mana hari, dia kena buka puasa sampai masuk Ramadan. Sebab Ramadan dilarang kita menyambung Ramadan itu dengan puasa kecuali puasa yang telah terbiasa. Terbiasa ni sama ada puasa qada. Puasa qada dia boleh puasa lagi. Siapa yang ada qada, dia masih lagi boleh qada puasa pada waktu-waktu ini. Dan siapa yang ada kebiasaan puasa hari Isnin dan Khamis, maka dia boleh puasa. Atau orang yang ada puasa selang-seli, puasa Nabi Daud, maka dia boleh puasa. Ada pun orang yang tak ada kebiasaan, dia nak puasa Syaban semata-mata, maka kalau dia tak bersambung dengan 15 Syaban hari itu, maka peluang dia untuk puasa Syaban sudah pun berlalu. Kerana Nabi kata, idzan tasafa Syaban fala tasumu. Bila dah pertengahan Syaban, janganlah kamu berpuasa. So ini waktu yang dilarang puasa. Jadi puasa mestilah berlaku pada terbitnya fajar, waktu subuh sampai tenggelam matahari. Kalau dia puasa terbalik, dia puasa malam, tak sah. Pada hari yang tidak dilarang puasa, hari yang dilarang puasa, maka puasa itu bukan sahaja dilarang, haram, bahkan tidak sah. Kerana puasa dengan hari berkait rapat. Ya. Kerana hari itu melazimi puasa. Maka dalam kes ini, dalam segi kaedah usul fiqh, dia kata an-nahyu yaqtadi al-fasad. Larangan melazimkan fasad. Lazimkan ibadat tu tidak sah. Adapun kalau larangan itu daripada dua jihah yang terpecah, maka itu tidak melazimkan fasad. Seperti kalau dia berpuasa dengan makan sahur benda yang haram, masalahnya itu tidak melazimkan fasad. Ya. Dia makan rasuah, dengan duit rasuah tu dia beli makanan untuk sahur dia, dengan buka puasa dia, kita kata makanan dia haram, tapi puasanya sah. Kerana dia dua jihah, dua larangan yang berbeza. Kemudian dia kata faslun syurutu wujubihi khamsatu asya'. Syarat wajib puasa 5 perkara. Yang pertama, Islam. Mestilah dia Islam, maka tidak wajib puasa atas orang kafir asli. Adapun orang kafir murtad, na'udzubillah min zalik, maka wajib atas dia puasa. Bila dia masuk Islam semula, dia kena qada hari-hari yang dia tinggal puasa pada hari-hari yang dia, na'udzubillah min zalik, dia riddah. Sama juga dengan salat. Jadi orang kafir masuk Islam, dia tak wajib qada salat dia, puasa dia yang dia tinggal masa zaman dia musyrik atau kafir. Tapi orang yang murtad, dia sepanjang dia murtad itu, dia wajib qada balik bila dia masuk Islam, dia bertaubat, salat dan puasa yang dia tinggal. Wa taklifun, dan mestilah dia mukallaf. Mukallaf maksudnya dua perkara. Al-aqlu wal-bulugh. Dia mestilah orang yang berakal, waras, tidak gila, dan baligh. Apa dia baligh? Kita dah bahas awal kitab. Okey. Itu perkara pertama yang dibincangkan dalam Safinatun Najah. Bila masuk kitab fiqh, kita dah bincangkan apa dia baligh.
Wa itaqah ay qudratuhu alaihi hissan wa syar'a. Mampu dari segi fizikal dan syarak. Maka tidak wajib atas orang yang tidak mampu kerana sudah tua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan mereka yang tidak mampu, maka hendaklah memberi fidyah makan kepada orang miskin. Atau orang yang sakit, ya, atau orang yang tidak ada keupayaan puasa dari segi syarak, itulah orang yang haid dan nifas tadi. Orang haid dan nifas bukan saja puasa dia tidak sah, bahkan dia tidak wajib berpuasa. Yang diwajibkan ke atas dia qada. Ini kita kena faham, ya. Apa maksud orang haid dan nifas tidak wajib berpuasa? Maksudnya dia tidak wajib berpuasa pada hari dia haid dan nifas, maka dia boleh ganti puasa itu pada hari lain lepas daripada Ramadan. Tapi dalam setahun dia mesti ada puasa. Itu maksud. Adapun orang tua yang tak mampu nak puasa lagi, maka yang diwajibkan ke atasnya fidyah. Dan bila dia kena bayar fidyah itu? Bila masuk waktu puasa. Jadi masuk satu Ramadan, bila terbit sahaja fajar, maka wajiblah ke atas dia satu fidyah. Ya? Dan hari kedua sama juga. Maka seeloknya dia bayar fidyah tu hari-hari. Ya, setiap hari, macam mana orang lain berpuasa, dia bayar fidyah. Dia bagi orang buka puasa. Kan? Dan ni nak bayar fidyah bukan susah, online saja. Kan? Bukan susah nak bayar fidyah, online saja. Dan boleh dia kumpul, katalah dia hari pertama tak bayar, hari kedua, ketiga dia bayar seminggu-seminggu. Boleh, tapi mestilah dia bayar itu dah masuk lepas daripada waktu wajib dia puasa, itulah terbitnya fajar. So dia tak boleh bayar satu Ramadan, dia bayar siap-siap fidyah untuk hari ini dengan esok. Tapi esok dia boleh bayar untuk hari ini dengan semalam. Gitu. Kalau dia kumpul lepas Ramadan 30 hari, 29 hari baru dia bayar semua serentak pun boleh juga. Wasihah dan sihat. Orang sakit tak wajib puasa. Orang sakit di sini adalah orang sakit yang ada masyaqqah. Sakit tu sakit yang memang tak boleh nak puasa, yang mana puasa itu akan memudaratkan dia, sama ada menambah sakitnya atau melambatkan sembuh atau meninggalkan kesan yang tak elok, kesan sampingan yang tak elok kalau dia berpuasa. Kalau dia lega pun nanti ada kesan sampingan. Atau orang sakit yang memang tidak ada harapan sembuh dan memang penyakitnya itu tidak tak memampukan dia berpuasa. Okey, orang sakit ada dua. Orang sakit yang ada harapan sembuh, yang tak ada harapan sembuh. Yang ada harapan sembuh, dia qada lepas dia sembuh. Ya. Dia masuk hospital, aksiden, kaki patah. Ya. Lepas dia sembuh, dia qada. Orang yang tak ada harapan sembuh, orang yang sakit buah pinggang, masalahnya yang memang akan buat dialisis, dia nak puasa macam mana? Dia kena pergi dialisis, dia kena minum air selalu. Dia bukan boleh berhenti minum air, kan? Dia nak buat macam mana? Dia ni macam orang yang tak mampu puasa, dia kena bayar fidyah sahaja. Ya. Demikian juga termasuk itaqah. Sebelum kita patah balik sekejap, satu lagi yang lupa sebut, itaqah ialah ibu yang menyusu atau mengandung. Ibu yang menyusu atau mengandungkan, ya, sepanjang tempoh dia mengandung atau dia menyusu bayi, dia tak mampu berpuasa kerana mungkin bila dia puasa menyebabkan susunya kurang atau zat makanan kepada bayinya tidak cukup, tidak sampai, kan? Maka dia boleh berbuka puasa. Dilihat, kalau dia
buka puasa itu demi kemaslahatan dirinya, kesihatan dirinya. Doktor kata ibu kalau puasa, anak tak ada masalah, tapi ibu yang masalah. Atau ibu dan anak akan masalah. Pertama, ibu dah menyusu, zat badan memang dah kurang, maka akan jadi masalah pada tubuh badan ibu tu sendiri, dan seterusnya akan mengurangkan susu dan menejaskan bayi. Dua-dua masalah. Atau ibu sahaja masalah, maka yang ni dia wajib qada sahaja. Tapi kalau dia berbuka puasa itu kerana masalah anak dia, kita kata ibu tak ada masalah. Tapi kalau puasa ni, bayi dalam kandungan yang akan terjejas. Maka yang ini dia wajib qada dan fidyah, atau qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dan ada pandangan daripada Ibnu Abbas bahawa wanita yang menyusu dan mengandung, jika dia buka puasa, cukuplah dia membayar fidyah seperti orang yang. Kerana apa? Dan ini pendapat yang agak praktikal. Kerana apa? Kerana kalau orang perempuan yang memang dia berterusan mengandung, menyusu, ya, bila dia nak boleh qada tu? Kan? Kita pun tak terbayang bila dia nak boleh qada. Ya? Kalau pasal mengandung, lepas tu menyusu 2 tahun. Ya. Jadi kalau orang yang macam ini, yang memang berterusan duk menyusu, habis menyusu cukup 2 tahun menyusu anak, mengandung pula, anak pula, maka yang macam ini kita kata dia bayar fidyah sahaja. Tapi kalau orang jenis memang jarak, kan, 4 tahun lepas tu baru nak beranak pula, baru nak mengandung pula, tu mungkin dia ada masa untuk qada. Baik. Ataupun jenis tak menyusu badan, cukup 6 bulan, lepas tu dia stop bagi susu tepung. Ya, maka itu mungkin ada ruang. Perempuan lihat, kalau dia ada ruang untuk qada, dia qada untuk selamat. Tapi kalau dia memang tidak ada ruang untuk qada, dia orang wanita yang memang jenis mengandung, lahir, menyusu, mengandung, lahir, menyusu. Ya. Jadi ini dia mungkin boleh taklid kepada qaul Ibn Abbas, bayar fidyah sahaja. Dan yang terakhir dia kata wa iqamah. Iqamah ni menetap, maka tidak wajib atas orang yang dalam keadaan musafir. Intabihu jayidan. Orang yang dalam keadaan musafir ketika waktu puasa, yakni masuk subuh hari tu dia duduk dalam keadaan musafir. Adapun kalau dia dah start puasa di rumah hari tu, subuh dia tak keluar lagi, dia kena puasa lah. Sebab dia masih di rumah, dia belum musafir. Kemudian dia musafir lepas daripada subuh, tengah hari ke, lepas subuh ke, nak dekat maghrib ke. Yang macam ini tidak termasuk dalam kelonggaran untuk dia buka puasa kerana kita mengambil langkah hati-hati ihtiyat. Kerana sekarang dia berhimpun pada diri dia 2 hukum. Hukum musafir, hukum safar dan hukum hadar. Maka kita lebihkan sisi hadar, kerana itu lebih ihtiyat. Dan ini pandangan mazhab yang 4. Jadi syarat musafir nak buka puasa mestilah dia telah musafir dalam keadaan musafir sebelum masuknya subuh. Maka dibenarkan untuk dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Dia memang tak perlu niat. Ya? Jadi kata nak balik Kelantan. Ya, balik Kelantan, dia keluar sebelum subuh. Sebelum subuh dah naik tol. Dah keluar sepadan tempat dia tinggal. Nak balik raya Kelantan. Jauh perjalanan. Ya. Maka kita kata dia boleh tidak niat puasa. Dan dia tak perlu puasa. Dia boleh makan minum dalam kereta dia lah. Janganlah berhenti air makan depan orang, tak boleh lah. Kan? Bawa bekal makan. Tapi kalau dia dah niat puasa di rumah, sehari lepas subuh, kan, baru nak bergerak, kita kata yang tu tak boleh buka puasa, atau qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang 3 yang lain. Cuma ada pandangan daripada Al-Muzani, daripada kalangan fuqaha Syafi'iyah, berpandangan
harus bagi orang yang musafir, yang pada asalnya dia belum musafir, kemudian di tengah musafir itu dia buka puasa. Ya. Jadi boleh ambil pandangan Muzani itu bagi kemudahan. Tapi jumhur ulama kata tak boleh, pasal dia pada orang yang musafir di tengah hari puasa, di tengah puasa, dia berhimpun pada dua hukum. Jadi kita berada pada keadaan kita perlu bagi dia hukum yang berhati-hati. Jadi ahwatnya orang yang macam ni tidak buka puasa. Ya. So ini adalah syarat-syarat wajib puasa. Maknanya orang yang tak cukup syarat ni, dia tak wajib berpuasa, dan sama ada dia wajib qada atau dia wajib fidyah. Dia tak wajib berpuasa pada bulan Ramadan hari tersebut. Kata Allah Ta'ala kata bagi mereka ini fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka dengan bilangan yang sama daripada hari yang lain. Dia berapa hari dia tak puasa Ramadan, dia kena puasa hari lain. Termasuk dalam makna itaqah, makna mampu, ialah orang yang bekerja berat sepanjang tahun. Dia memang kerja berat, dia buruh kasar. Dan di buruh kasar ni dia kerja sepanjang tahun. Ramadan tak Ramadan dia kena buat bangunan. Ya. Habis satu bangunan, kerja bangunan lain pula. Jadi dia mungkin tak mampu nak puasa dan tak ada masa nak qada. Juga orang yang macam ni tidak wajib berpuasa dan dia hanya wajib fidyah. Sebab dia tak ada hari yang dia nak ganti. Dia bekerja berat sepanjang tahun. Ya. Tapi kalau ada hari yang dia cuti, misalnya dalam setahun dia mungkin kerja 6 bulan, cuti 6 bulan. Ya. Maka dia kena qada. Dia tidak sepanjang tahun. Tapi kalau dia bekerja berat sepanjang tahun, memang tidak ada bulan yang dia tak bekerja berat. Kalau dia nak qada pun berapa hari sangat cuti, katalah dia cuti seminggu 2 hari. Atau dia kerja selang seminggu pun takkan cukup untuk cover hari dia tinggal puasa 30 hari. Maka yang ni dia hanya wajib bayar fidyah. Kemudian pengarang terus pergi kepada rukun. Pergi kepada rukun puasa. Dia kata faslun arkanuhu thalathatu asya'. Rukunnya 3 perkara. Niyatun lailan likulli yawmin fil fardhi. Yang pertama ialah niat. Dan niat puasa ini di antara niat yang dibenarkan mendahului waktu. Iaitulah niatnya mesti berlaku pada malam hari. Sebab dalam hadis Nabi, man lam yujmi' as-siyama min al-lail fala siyama lah. Siapa yang tidak menghimpunkan, tidak berniat puasa sejak daripada malam harinya, maka tiada puasa baginya. Maka syarat puasa mestilah niat daripada malam hari, iaitu dengan terbenamnya matahari maghrib sampai sebelum subuh. Dia mesti dah niat puasa. Ini bagi puasa fardu. Fardu di sini maknanya puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar. Ya. Ada pun puasa sunat, sama ada puasa sunat tu puasa sunat yang biasa mutlak ataupun puasa sunat yang hari-harinya adalah hari yang ditentukan untuk berpuasa, maka yang ini kita boleh niat sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Dia bangkit pagi tu tak ingat kata puasa. Kita tengok lah, awak tak makan pagi, kami puasa, awak hari ni hari apa? Hari Ashura lah. Tak perasan hari Ashura. Tak perasan hari Ashura. Dan dia belum buat perkara yang batalkan puasa. Dia belum makan, belum minum, belum jimat, belum apa-apa perkara yang batalkan puasa dia belum buat, dan dia dalam keadaan cukup syarat-syarat sah untuk puasa. Maka kita kata boleh dia niat sekarang dan dia puasa. Pasal Nabi SAW datang rumah Aisyah, tanya, ada apa kita nak makan hari ni? Tak ada apa Rasulullah. Maka Nabi kata, fa inni shaim, maka aku puasa. Maka dan disyaratkan niat itu mestilah setiap hari, kerana setiap hari puasa itu
adalah hari yang berbeza, bukan hari yang sama. Hari-hari bukan hari yang sama, dia tidak bersambung-sambung. Setiap hari puasa adalah hari yang lain, hari yang baru. Maka dia kena niat setiap malam. Ya, macam mana kita sembahyang tarawih, kita kena niat setiap 2 rakaat. Dia tak? Kita tak boleh niat tarawih tu, betul sembahyang 20, tak boleh. Kan? Maka macam tu juga puasa. Tak bolehlah kita niat sebulan. Lepas tu puasa. Ya? Ini yang sahihnya. Tapi fuqaha Syafi'iyah menyuruh kita bertaklid kepada Imam Malik pada awal malam Ramadan untuk berniat puasa sebulan. Dalam mazhab Maliki dia boleh. Even sembahyang tarawih pun mazhab Maliki dia niat 2 rakaat pertama tu niat 20 tarawih. Kan. Jadi kalau satu orang nak ambil langkah hati-hati, dia niat taklid di mazhab Malik bagi orang awam lah. Ini dari segi fatwa, mimbabi fatwa. Sebab takut kalau kata hari yang dia terlupa untuk berniat, maka bolehlah dia puasa hari tersebut mengikut mazhab Imam Malik. Ya. Demikian juga kalau dia tak niat mazhab Imam Malik, dia tak niat mengikut mazhab Malik, dia nak ikut Syafi'i straight, kemudian datang hari dia terlupa. Dia kata lah, tak niat pun semalam, tak terlintas di hati pun malam lepas buka puasa tu, lepas makan, lepas tu letih pun orang pergi kerja kan. Pergi kerja kilang masalahnya, ataupun kerja shift malam, apa semua, tak ingat nak puasa. Lepas tu, balik apa semua, makan sok pun tak, tidur. Jaga subuh apa semua. Bangkit subuh tu baru teringat lah, hari ni puasa kan, Ramadan lagi ni kan. Sampai terlupa kata Ramadan kan. Jadi orang macam ni buat macam mana? Dan dia tak niat sebulan. Yang dia ni pula kita kata niat sekarang dengan taklid Abu Hanifah. Abu Hanifah benarkan walaupun puasa fardu untuk dia niat sebelum tergelincir matahari. Tapi dia kena meraihkanlah syarat-syarat puasa dalam mazhab Abi Hanifah dengan bagi yang taklid Abu Hanifah, dan syarat-syarat puasa dalam mazhab Imam Malik bagi yang taklid Imam Malik. Tapi asalnya dari segi dalil, mengikut dalil yang lebih kuat, mengikut pandangan Imam Syafi'i, mestilah puasa itu niat puasa itu mesti setiap malam. Ini yang rajih dari segi dalil menurut pandangan mazhab Syafi'i lah. Of course lah, dalam mazhab Maliki tadi, yang rajih dari segi dalil bagi dia ialah boleh niat satu sekaligus. Dan yang rajih di sisi mazhab Abu Hanifah dari segi dalil ialah boleh niat walaupun dah terbit matahari, dah terbit fajar. Yang rajih ni benda dalam perkara-perkara zanni, dia adalah nisbi, subjektif, bukannya mutlak. Yang kedua, tarku mufatir, meninggalkan perkara-perkara yang membuka puasa. Perkara-perkara yang membuka puasa ni yang membatalkan puasa. Dan perkara yang membatalkan puasa, tolak yang lawan dengan syarat sah. Okey. So kita kata perkara yang membatalkan puasa ni ada 2 kategori kan. Bisa kita hafaz 10. 10 ni campur dengan perkara yang membatalkan puasa dari sudut hilangnya syarat sah. So hilang syarat sah menyebabkan puasa terbatal. Ini juga dikira perkara batal puasa. So kita dah bincang dah tadi. Gila walaupun sebentar, pengsan sepanjang hari,
ya, riddah, na'udzubillah min dzalik, murtad, ya, datangnya haid dan nifas, ya, ini adalah perkara yang membatalkan puasa, ya, wiladah, beranak, ya, ini perkara yang batalkan puasa dari sudut dia apa tadi, hilangnya syarat sah puasa. Kemudian di sini dia kata meninggalkan mufattir. Mufattir ni adalah perkara yang membuka puasa. Inilah perkara yang kita kena tahan diri kita bila kita puasa daripada kita buat. Dan puasa itu ialah menahan diri daripada makan dan minum dan apa yang semakna dengannya, yang sa'ilah dengan makan dan minum. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan diri daripada jima' dan yang semakna dengan jima'. Dan yang ketiga, menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. So yang pertama, makan dan minum dan yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengan makan dan minum? Makan dengan mulut, minum dengan mulut, masuk makanan yang kita makan. So ini adalah membuka puasa tanpa khilaf. Kemudian apakah punca? Apakah menyebab syarak jadikan makan dan minum ini batalkan puasa? Apakah maknanya? Apakah ilahnya? Maka ulama kata puasa ni ibadat mahdah. Bila dia ibadat mahdah, kita kena cari ilah yang paling sempit. So apa dia ilah paling sempit? Iaitulah syarak nak supaya kita menahan diri daripada memasukkan apa-apa benda, objek, ain yang boleh dilihat dengan mata menerusi rongga yang terbuka. Menerusi rongga yang terbuka. Rongga yang boleh menyampaikan ke dalam batin badan kita. Rongga yang menyampaikan ke batin badan kita. Apa dia? Iaitulah mulut, hidung, ya, mulut dengan hidung. Sebab itu datang dalam hadis Nabi kata wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaimah. Dan berlebih-lebihanlah kamu dalam istinsyaq dan berkumuk-kumuk ketika wuduk kecuali kalau kamu puasa. Puasa kita kena ambil ayat sikit je. Tak boleh ambil ayat banyak. Dan sedut dengan perlahan. Jangan sedut macam kita tak puasa. Kalau sedut dengan kuat, ayat yang banyak sedut dengan kuat, kemudian naik masuk ayat dalam hidung, batal puasa. Pasal hidung dia ada saluran yang boleh sampai kepada perut. Sebab tu bila orang sakit, tak boleh makan kat mulut, doktor cucuk wire kat hidung, bubuh susu kat hidung. Kan? Jadi mulut, hidung, ya, dubur, lubang dubur, lubang dubur. Ya, kerana dubur juga boleh sampai ke perut. Memanglah, pasal dia adalah saluran keluar daripada perut, maka dia juga boleh masuk ke dalam perut. Ya, ke dalam batin perut. Ya, jadi kalau kita masukkan apa-apa ubat melalui punggung, ya, maka batal puasa. Ya. Jadi ini perkara yang batalkan puasa yang mu'tamad, yang sahih. Dan ulama Syafi'iyah tambah lagi, dia berkata di antaranya telinga. Kerana telinga boleh menyampaikan kepada otak. Otak ni batin, kepala. Tapi yang kita pegang, wallahu alam, yang nampak telinga tidak batalkan puasa. Kerana dia tidak ada rongga direct. Lepas tu kalau ayak masuk telinga, dia duduk genang tu, lama-lama dia keluar balik. Ya. Dia tak ada masuk ke dalam perut. Ya. Dalam fuqaha Syafi'iyah moden menambah mata. Dia pun kata telinga tak batal. Ulama Syafi'iyah yang kata telinga tak batal, dia pun kata mata batal. Pasal dia pun kata mata bertitik ubat boleh masuk asal kat rengkung. Betul. Mata ada rongga yang boleh sampai ke rengkung, tapi mata bukan rongga yang terbuka, rongganya halus-halus.
ya, rongganya halus-halus. Dalam fiqh manhaji memang dia sebut titik ubat mata batal puasa. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Ya. Kerana mata bukan rongga yang terbuka. Jadi titik ubat mata tidak batal. Masuk air dalam mata tak batal. Di antaranya ialah ihlil. Ihlil ni saluran zakar. Bagi perempuan, kubul, faraj, ya. Kalau dia masukkan apa-apa, batal puasa. Demikian juga saluran kencing orang lelaki. Lubang zakar itu, kalau dia masukkan apa-apa ubat dan sebagainya, batal kerana saluran zakar sampai ke pundi kencing dalam. Pundi kencing adalah batin dalam. Ya. Ini juga membatalkan. Macam orang yang doktor masukkan wire kan ke dalam zakar dia untuk bagi dia boleh kencing. Ini membatalkan pasal dia sampai ke dalam batin. Ya. Jadi orang perempuan bukan dia masukkan apa-apa ke dalam faraj dia, maka itu membatalkan puasa. Pasal apa? Ini semua termasuk dalam makna makan. Makna makan. Dan syarat benda tu mestilah ain. Benda yang nampak dengan mata. So, dulu masa orang kena COVID, dia buat test COVID. Lah ni test COVID tak apa dah. Tapi dulu dia jolok rangkup sampai sini. Jolok hidung sampai ke dalam. Sampai sini. Kan? Maka ini juga membatalkan puasa mengikut yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi fatwa di Malaysia dan di Jordan mengambil lain pada mazhab Syafi'i untuk memudahkan. Tapi dalam sudut mazhab Syafi'i batal. Jadi kalau dia sedut asap vape, asap rokok, batal tak? Batal. Pasal asap benda yang nampak dengan mata ain dan dia ada zat. Kan dia bawa benda. Demikian juga menyedut gas oksigen. Jadi gas asma macam mana? Gas asma ni kena tengok. Adakah dia membawa ain ataupun tidak? Sebab tu Syekh Rushdi Qalam dia kata, kamu kena test. Sembuk gas asma tu dekat cermin ke, dekat apa benda ke yang objek. Kalau bila semuk tu dia kena tu terus dia ada macam basah, cecair, maknanya yang dimasukkan ke dalam rongga itu ialah cecair, tetapi dimasukkan secara gas, tapi yang nak dimasukkan cair. Tapi kalau semuk, kita tekan semuk dekat tangan kita ke dekat benda cermin ke, dia tak ada. Ataupun dia dah lama lepas tu baru dia macam teruap kerana luaran. Asalnya dia hanya gas. Maka kita kata kalau dia semata-mata gas, dia tidak membatalkan puasa. So kena tafsil. Tak boleh kata gas asma ni batal puasa macam tu saja atau tak batal puasa macam tu saja. Kena tengok jenis gas. Wallahu a'lam. Orang yang sakit jantung makan ubat yang letak bawah lidah, itu tidak membatalkan puasa. Kerana ubat itu bukan telan. Okey. Dia cair dibawa menerusi urat-urat. Jadi ubat jantung bawah lidah tu tidak membatalkan puasa. Suntikan. Suntik vaksin, suntik ubat tidak batal puasa kerana suntikan menerusi lubang-lubang rongga badan, bukannya rongga yang sedia terbuka. Ya? Tapi kalau orang luka, dia accident, luka terbuka,
kan, terkoyak. Tengok, kalau kata terkoyakkan itu pada perut masalahnya, orang yang kena tikam, kemudian dituang ubat, nasallallahu alafiyah, maka ubat itu akan masuk ke dalam perut, maka itu membatalkan puasa. Ya. Adapun kalau kena tikam dekat tangan, dekat paha, dia tidak sampai ke perut, ya, maka tidak batal. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dia pun ada bahas makna batin tu apa. Ada setengah dia meluaskan makna batin ni ke dalam badan, walaupun ke dalam lengan, ke dalam paha, tapi lebih kepada makna jauf ni perut besar. Ya, itu maksud. Jadi adapun cucuk jarum tidak batal puasa, kecuali kalau yang dia cucuk itu ialah suntikan makanan, menyuntik zat makanan untuk bagi segar. Bila dia suntik tu dia rasa kenyang macam orang makan, rasa segar macam orang lepas makan. Yang ini membatalkan puasa kerana dia makan. Kan dia makan. Ni kena tengok. Macam orang yang masukkan ayak glukos makan. Ini dia makan, dia masukkan zat makanan. Ya. Mughadhi, yang memberikan kesegaran kepada badan macam orang makan, macam orang minum. Maka yang ini tentulah membatalkan puasa. Yang kedua ialah jima'. Yang ini memasukkan hasyafah, kepala zakar, ke dalam lubang faraj atau dubur. Ya. Maka ini adalah membatalkan puasa. Jima', hubungan seksual, intercourse. Dan yang semakna dengannya ialah istimna', mengeluarkan mani dengan tangan, dengan sentuhan, dengan pelukan. Dia mungkin tak menggunakan tangan, tapi dia peluk, dia gesel-gesel kepada badan isteri dia sampai keluar mani. Maka ini membatalkan puasa. Jikalau dengan mubasyarah, dengan bersentuhan. Adapun dengan sengaja dia melihat ataupun dia berfikir, maka ini tidak membatalkan puasa selama mana itu bukan adatnya. Maknanya bukan jenis, dia ni bukan jenis kalau fikir tentang jima' dia keluar mani. Tapi tiba-tiba bulan puasa tu mungkin galak lebih ke macam mana, dia fikir, terbayang, khayal pun pancut juga, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia memang jenis dah tahu dah adat dia, kalau dia khayal atau dia tengok lama-lama dia usah, maka menyebabkan keluar mani, dia sengaja buat, maka itu termasuk dalam mubasyarah. Ataupun dia bersentuhan tanpa syahwat. Selalu nak pergi kerja, bini salam tak ada apa. Kan selalu pagi-pagi nak pergi kerja, bini salam, mai bulan puasa dia salam-salam, keluar. Padahal duk salam biasa macam selalu. Kan? Yang ni kita kata tidak membatalkan puasa. Batal puasa tu macam mana? Kalau sentuhan itu sentuhan syahwat, dia duduk bergesel, peluk dan sebagainya. Yang keempat, yang seterusnya, yang kalau kita pecahkan tadi, kita ada makan tu kita jadikan makan yang sama dengannya, jima', istimna', keluar mani, 3. Yang keempat ialah muntah dengan sengaja. Nabi kata man zara'ahu al-qai' fala qada' wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang terpaksa muntah kerana dia sakit darurat, muntah bukan kerana usaha dia, maka tidak ada qada. Tapi siapa yang sengaja bagi muntah, maka hendaklah dia qada. Ini juga perkara yang menjadi ijma' ulama'. Ya. Jadi secara asasnya ijma' ulama' ialah makan dan minum, jima' dan muntah dengan sengaja. Ini 3 perkara yang ulama' sebut sebagai perkara yang batal puasa yang menjadi ijma'. Kemudian ada khilaf pada perinciannya.
Maka orang yang sengaja muntah dengan dia jolok-jolok bagi muntah ke, dan dia buat-buat kat mulut dia dengan jari bagi muntah, ataupun dia bagi buat pusi-pusi bagi pening, sengaja bagi muntah, maka yang ni dia batal puasa. Dan syarat untuk dia batal puasa ialah dia melakukan perkara-perkara ini dalam keadaan zakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'zurin. Hendaklah dia melakukan dalam keadaan ingat. Tinggal puasa ni, tinggal perkara yang membatalkan puasa mestilah dilakukan dengan ingat. Mana kalau dia terlupa, maka tidak batal puasa. Selama mana dia berhenti dengan serta-merta bila dia teringat. Terlupa puasa, pergi minum ayak. Tapi kalau kata dia teringat kata puasa dan ayak itu masih dalam mulut dia, dia tak telan, dia luah dengan segera, maka sah puasanya. Mukhtaran, dengan pilihan, bukan dipaksa. Kalau dia diugut nyawa, orang meletak pistol kat kepala macam orang di Kashgar di Xinjiang, kan, dipaksa, kan, tengah hari kalau tak makan tangkap di polis, kena seksa, kena bunuh. Kalau macam itu situasinya, kalau dia makan pun tidak batal puasa. Selama mana dia tidak redha dan tidak rela lah. Makan sekadar nak menyelamatkan nyawanya. Ghaira jahilin ma'zurin, bukan orang yang jahil diberi uzur. Jahil ada dua. Jahil yang diberi uzur, jahil yang tak diberi uzur. Kalau dia jahil, dia tidak tahu benda itu membatalkan puasa kerana dia hidup di negeri yang jauh daripada ulama dan dia tak ada kemampuan nak bertanya ulama. Maka yang ini dia adalah jahil ma'zur. Atau dia orang yang baru masuk Islam dan tidak bergaul dengan orang Islam dan dia tak tahu kata puasa tu makna tak makan, tak minum. Dia ingat puasa macam masa dia Kristian dulu, orang Kristian, semua agama ada puasa. Tapi cara puasa beza-beza. Macam Kristian, puasa dia tak boleh makan the whole meal. Sehari dia boleh makan kacang-kacang. Kan? Jadi kalau dia baru masuk Islam dan dia tak hidup, dia tak bergaul dengan orang Islam, ya, dan dia tak tahu puasa orang Islam macam mana, maka yang ni diberi uzur. Ya. Tapi orang Islam yang hidup dalam negara Islam, ada ulama, dia pun tengah scroll tengok, oh ni kelas apa ni, asas fardhu ain. Tak apalah, nantilah tengok. Dia yang cuai. Okey, dia yang cuai dalam menuntut ilmu, maka yang ini tidak diberi uzur. Bila dia dapat tahu kata benda yang dia buat tu membatalkan puasa, maka dia kena qada. Kerana puasa dia tidak sah, terbatal. Dan rukun yang ketiga ialah as-saim. Orang yang berpuasa mestilah cukup syarat-syarat sah puasa. Kenapa dimasukkan saim? Kerana puasa ni ialah tarkun. Puasa bukan fi'lun, bukan perbuatan melakukan. Dia sebaliknya adalah kaf, meninggalkan, mencegah diri daripada melakukan. Itu puasa. So kita tengok rukun Islam yang 4. Salat, kita ada perbuatan, pergerakan. Zakat, ada benda yang kita buat, mengeluarkan harta. Haji, ada perbuatan dia, tawaf, sa'i. Puasa apa? Puasa ni tarkun, meninggalkan. Bukannya kita buat, kita tidak buat. Tidak makan, tidak minum, tidak jima'. Dia meninggalkan, dia tidak. Maka sebab itu dia ulama meletakkan rukun yang ketiga ialah as-saim, orang yang berpuasa. Dan sebagian ulama menambahkan lagi rukun yang keempat itulah al-waqtu, zaman, waktu berpuasa. Kerana zaman ni jadi benda yang melekat dengan puasa. Puasa ni boleh berlaku dalam masa. Itu terbit fajar sampai tenggelam matahari dan hari-hari yang dibenarkan puasa. Tapi musannif tadi dia masukkan waktu dalam syarat sah. Syarat sah. Ya. So ini adalah perkara yang membatalkan puasa dan termasuk dalam rukun-rukun puasa. Kemudian dia kata faslun
يجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام آثم به للصوم. Semua perkara yang batalkan puasa bila dibuat, maka yang wajib atas dia qada. Kecuali jima'. Siapa yang merosakkan puasanya dengan jima', maka yang wajib atasnya ialah kafarah uzma, iaitulah membebaskan hamba sahaya yang mukmin, atau kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Jadi dia kata wajib bersama dengan qada. Selain pada dia qada, mana kalau dia pilih, kalau dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, maknanya dia kena puasa 61 hari lah, termasuk sehari qada. Lepas tu lagi 60 hari itu ialah 60 hari itu ialah kafarah. Wajib bersama dengan qada bagi puasa kafarah terbesar dan ta'zir, dan mesti dihukum ta'zir. Mahkamah kena hukum orang yang macam ini. Kalau sabit kesalahan dia di mahkamah, diketahui dengan saksi dan sebagainya, maka dia kena dihukum kerana menghina bulan Ramadan. Atau orang yang merosakkan puasanya pada bulan Ramadan. Yang pertama, syarat nak kena kafarah ni ialah mestilah Ramadan. Kalau dia puasa qada, dia puasa nazar, dia berjima', tu tidak kena kafarah. Yang pertama mestilah fi Ramadan yauman kamilan. Yang dia apa syarat di sini? Yang pertama kaunus syakhsi wati'an. Yang pertama sekali mestilah dia tu orang yang melakukan jima', bukan orang yang dijima'. Maka tidak wajib puasa ke atas tidak wajib kafarah atas isteri. Isteri hanya wajib qada atas qaul yang mu'tamad. So mestilah dia adalah wati, dia yang buat. Okey. Yang kedua, mufsidan li shaumi nafsih, merosakkan puasa dirinya sendiri. Adapun kalau kata dia musafir, dia orang musafir, dia pergi jumpa bini dia tak mana, bini dia di tempat dia musafir, bini dia muqim, okey, ataupun dia orang yang ada uzur untuk buka puasa, bini dia tak ada uzur, dia pergi jima' bini dia, kan? Yang ini dia tidak dikenakan kafarah. Pasal dia merosakkan puasa isteri dia. Puasa dia tak rosak, pasal dia bukan orang yang wajib berpuasa. Yang ketiga, dia berdosa dengan sebab wat'i. Maknanya dia orang yang dilarang melakukan wat'i itu. Katakan orang yang wajib puasa. Adapun orang yang tak wajib puasa, dia melakukan jima', maka itu tidak ada kafarah, dia hanya qada. Macam orang musafir tadi, kan? Sama-sama musafir suami isteri, tak hubungan, ya. Tidak ada. Sebab dia memang boleh buka puasa pun, kan? Kaunul ismi li ajli shaumi wahdah, ya. Mestilah dosa itu disebabkan puasa. Ulama kata berbeza kalau satu orang musafir, na'udzubillah min zalik, dia musafir, dia buka puasa dengan zina, dia berzina. Semasa dia musafir dalam bulan Ramadan, dia melakukan hubungan zina, na'udzubillah min zalik. Maka ini dia tidak ada kafarah uzma, tapi dia ada, sebab dia akan kena hudud. Dia kena hukum lebih berat. Dia ada had. Kalau dia muhsan, dia akan direjam sampai mati. Kalau dia haid, tidak ada kafarah. Kaunul wat'i mufsidan, mestilah puasa itu merosak, jima' itu merosakkan puasa. Bukannya dia terlupa, bukannya dia orang yang kena paksa, bukannya orang yang jahil tadi. Okey.
Dan hendaklah apa yang dia rosakkan dengan jima' itu ialah puasa. Bukannya salat, bukannya i'tikaf. Ini kalau orang yang i'tikaf, kan dia balik rumah sat, ingat nak balik rumah sat je, dia tengah i'tikaf. Lepas tu pergi jima' bini dia, batal lah i'tikaf. Kan? I'tikaf tidak ada kafarah. Apa ibadat lain daripada puasa Ramadan, engkau rosakkan dengan jima' tidak ada kafarah. Kaunuhu min Ramadan, mestilah puasa Ramadan. Bukan puasa lain Ramadan, tidak ada. Dan mestilah Ramadan secara yakin. Ada pun orang yang puasa Ramadan dengan ijtihad, macam orang yang tadi dia puasa Ramadan kerana dia percaya orang yang bagi tahu sahaja, ataupun orang yang kena penjara, kena tahanan, dia main agak-agak yang ni puasa tak puasa, maka yang ni tidak diwajibkan kafarah. Kaunuhu fasidan bil wad'i wahdahu, dia rosak puasa dengan sebab jima'. Adapun kalau dia makan dulu kan, minum dulu kan, maka ini tidak ada kena kafarah, tapi dia tetap berdosa. Dan siapa pun yang buka puasa di bulan Ramadan dengan sengaja, sama ada dengan jima' ataupun dengan makan, dengan minum, hendaklah dia dihukum ta'zir. Intabihu. Mesti dita'zir oleh pemerintah. Ini kita kena bagi tahu. Dan dia berdosa besar. Berdosa besar. Bahkan dalam sebahagian ulama' beranggapan orang yang macam ini dah jatuh ke dalam kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Kerana puasa ialah rukun Islam. Puasa Ramadan rukun Islam. Jadi sengaja tidak puasa ni bahaya. Jangan buat main. Kita tak mau jadi macam orang yang menghina agama Allah, bagi tahu pula ni kalau nak jima' minum dulu. Engkau ni apa? Syaitan bertopeng kan ustaz. Na'udzubillah min zalik. Al-ashir kaunul mufsid al-mufsad yauman kamilan. Mestilah puasa yang dia rosak itu adalah sehari penuh. Puasa itu sehari. Kalau lah kata dia lepas dia jima' tu jadi gila. Dia jadi gila. Kan? Kita kata gila walaupun satu lahzah membatalkan puasa. Maka kita kata disebabkan dia hilang syarat sah puasa pada baki hari tersebut, maka tidak kena kafarah. Tidak kena kafarah. Demikian juga kalau kata dia meninggal dunia pada hari tersebut. Ada syubhah, tidak ada syubhah, maka tidak ada kafarah bagi orang yang makan dan minum tak sengaja, tapi dia menyangka kata perbuatan dia membatalkan puasa. Lalu dia pun kata Allah, dia kata kita dah termakan terminum ni, buat macam mana? Cewah dia kata kat bini dia, dah termakan dah terminum ni, dah terlupa. Dia tak tahu rupanya puasa tak batal. Dia menyangka puasa dia batal. Kan? Jadi dia buat. Maka kita kata yang tu tidak ada kafarah, dia kena qada sahaja. So ini adalah syarat-syarat yang menyebabkan orang yang melakukan tadi wajib padanya kafarah uzma, kafarah yang besar. So taib, ini adalah hukum hakam yang kita dapat bahaskan untuk hari ini tentang puasa. Ada sikit lagi berbaki. Kita akan sambung bila datang pada kelas yang akan datang dalam bulan Ramadan. Tapi kita dah ambil hukum-hukum awal ya, sebagai persediaan untuk Ramadan. Alhamdulillah. Jadi ini hukum asas yang kita nak kena tahu sebelum masuk Ramadan. Kita dah tahu. Kita dah tahu apa dia syaratnya, rukunnya, perkara-perkara yang batalkan.
Jadi ini yang paling asas, sebelum kita masuk Ramadan kita kena refresh ingat. Jadi alhamdulillah. Jadi at least nanti bila masuk Ramadan kita sambung, tidaklah dia sebagai ulang ingat lagi sekali, ya. طيب. jadi naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.